Sebab apa tak boleh makan itu? Ada orang kata dalam babi ada kuman. Ya. Kalau kita boleh bina, pakar saintis ramai ni, bina satu alat yang boleh menghapuskan kuman itu, babi jadi halal atau tidak? Jadi kita tak boleh kata sebab halal, sebab haramnya babi kerana kuman itu. Mungkin ada kuman itu, tetapi kalau boleh dihapuskan kuman itu pun babi tetap haram. Ya. Tapi kan saya masa belajar di sana, di jalan nak pergi masjid ni, habis sembahyang Jumaat, jalan dengan seorang tu Arab. Arab ni kadang-kadang dia karut lebih dalam Melayu ni. Melayu di sana karut, dia macam-macam, ada yang minum ada. Tapi bila sebut babi, tak mahu. Babi Melayu ni dia tak mahu betul. Kan? Tapi Arab dia jalan dengan saya. Dia kata sebab apa babi haram? Dia kata sekarang ni canggih lah. Kita boleh hapuskan macam-macam kuman. Dia tak jalan di masjid ni. Kita macam mana kata ni? Tak boleh hapus masjid lah. Dia jalan lagi sama Jumaat kata. Dia menafik. Dia kata sebab apa babi haram? Sebab dia kata sekarang ni zaman canggih. Dia kata kita boleh hapuskan kuman-kuman yang cacing ke apa ke. Dia berkata ada worm apa benda kan. Dia kata sebab apa haram? Kita nak kata tak boleh habis bayar kan. Buang masa. Jadi benda-benda macam ni kita kena hati-hati. Okay? Itu hukum ciptaan manusia dan sempurna daripada hukum Allah. Satu lagi, memperolok ajaran Islam. Memperolok ni tuan-tuan dan puan-puan, para ulama berbincang kan. Dia ada dua jenis. Dia ada yang eksplisit, jelas. Dibuat kenyataan yang memperolokkan ajaran Islam. Cuma memperolokkan itu saya sebut kan, bahawa bila dia memperolokkan azan, dia mungkin memperolokkan orang yang azan kan. Dia bukan memperolokkan syariat agama itu. Tapi ini eksplisit, dia memperolokkan syariat Islam. Eksplisit. Ada juga memperolokkan ini dalam bentuk yang agak tersembunyi, tapi kita boleh perhatikan. Dia buat muka, dia buat facial expression lah, menunjukkan bahawa dia memperolokkan. Itu juga kita boleh. Sebab di dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu Wa Taala disebut di dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Sebab tu saya kata surah At-Taubah ni surah yang orang politik dia suka. Sebab dalam surah At-Taubah ni banyak disebut perkara-perkara yang ada kaitan. Dalam surah At-Taubah ayat 65 dan 66, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi." Okay? Katakan Allah dan ayat-ayatnya dan wa rasulih dan rasulnya, okay, kuntum tastahzi'un. Adakah Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya yang kamu kata beliau mock, yang kita memperolokkan. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Sesungguhnya kita jangan bagi excuse lah. Okay? Sesungguhnya kamu telah kafir setelah. Bila kita memperolok-olokkan agama. Memperolokkan apa? Jadi kita buat Allah, ayat-ayatnya, Al-Quranul Karim. Selain daripada Al-Quranul Karim, apa dia? Bila sebut ayatina, ayat-ayat tadi, Allah sebut ayat-ayat tadi. Selain daripada ayat Quran apa? Sebab Melayu ni dia faham ayat Quran, ayat kan. Selain daripada ayat Quran apa? Apa yang disebutkan dengan ayatina? Adalah tanda-tanda kebesaran. Saya sebut benda ni sebab beberapa hari lepas dari kerja tu kan, relax, saya selalu saya kerap baca New Scientist kan. Dalam artikel tu dia kata, if there was a God, penulis, saya lupa nama penulis. If there was a God, dia kata, he would be an inefficient being. Dia kata Allah ni inefficient. Sebab apa dia kata? Sebab hujan turun dia kata di dunia ni abundance of rain, abundance of water. Tapi dia kata distribution is very uneven. Jadi dia kata Allah ni, kalau wujud Allah ni inefficient. Dia tulis macam tu dalam artikel. Ini merupakan salah satu contoh memperolok-olokkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kadang-kadang kita fikir dia ni saja-saja nak jadi pasal ya. Sebab dia tak percaya agama. Sebab
Kalau kita fikir cara kita yang tak cerdik, yang tak saintis macam dia pun, kan, dengan turunnya hujan dalam bentuk yang uneven seperti yang dia kata ni, maka wujudlah varieties of living beings dalam dunia ni, kan. Di gurun tempat tak ada air, binatang macam mana. Di tempat yang ada air banyak, binatang macam mana. Varieties menunjukkan bahawa Allah ni hebat. Tempat yang tak ada air pun binatang boleh hidup dengan cara dia. Dengan cara dia ada. Manusia pun begitu. Tempat sejuk dia hidup cara sejuk, tempat panas dia hidup cara panas. Tapi dia nak cari sebab dia untuk mempersenda-sendakan Allah Subhanahu wa taala. Macam dia terkejut dia ni. Dia faham apa yang ditulis. Tapi semata-mata untuk dia mempersendakan konsep ketuhanan. Sebab dia atheist, dia tak percaya Tuhan. Dia nak mempersendakan. Dia kata macam tu, kita baca mana. Kita yang tak kerti apa pun boleh jawab. Boleh faham bahawa kenyataan tak betul. Kan? Tak betul. Nah, itu berkenaan dengan memperolok-olokkan ajaran Islam. Nah, beramal dengan perbuatan sihir. Yang ni saya di sekolah ni, tuan-tuan, dan juga dalam masyarakat Melayu. Itu Ustaz, dia tanya, bukan dia tanya dia tak perlu tanya, kan? Dia saja nak sembang dengan saya. Dia tanya macam mana kalau kita baca jampi, kan? Jampi itu tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Boleh tak? Jampi dalam bahasa Arab, itu kita sebut ruqyah. Ada ingat? Alhamdulillah. Ruqyah, baca jampi, boleh tak? Sebab di dalam hadis Nabi SAW, bila berlaku benda-benda sihir ni, Nabi baca ayat-ayat dalam Quran, dan ada juga yang dibaca hadis-hadis yang diucapkan dia, yang dimasukkan dalam kitab-kitab hadis. Salah satu apa yang Nabi baca bila berlakunya orang disihir? Nabi baca ayat Quran, ayat 1 hingga ayat 5 surah Al-Baqarah, ayat kursi dan 2 ayat selepasnya, dan juga ayat 3 penghujung surah Al-Baqarah. Nabi baca ayat-ayat dalam hadis yang sahih. Tengok dalam kitab hadis, Nabi baca. Dan juga Nabi baca kata jampi-jampi yang dimasukkan di dalam hadis, yang itu merupakan ucapan Nabi SAW. Dan kita tahu ucapan Nabi ini merupakan ucapan wahyu. Dan Nabi ini dia bercakap dengan wahyu. Nah, boleh tak kita jampi guna perkataan kita sendiri? Boleh tak kita amalkan? Para ulama membahaskan boleh selagi kata-kata itu tidak mengandungi maksud syirik. Tak ada mengandungi maksud syirik. Para ulama membahaskan bahawa diharuskan kita beramal dengan jampi. Kita berdoa, kan? Kita pergi kepada orang yang sakit, kita pun tak apa nak hafal. Kita pun tak apa nak hafal bacaan Nabi dalam hadis. Kita nak berdoa dengan jampi kita sendiri. Tapi kata-kata kita tak ada unsur-unsur syirik. Diharuskan, dibolehkan. Saya sebut benda ni tuan-tuan dan puan-puan sebab pernah terjadi di satu tempat di utara seberang Perai. Bomo tu dia berubat, dia baca apa? Saya cerita kat Ustaz Jo tu. Dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim.